Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita malam ni, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Allah Tuhanku Matlamatku. Setelah kita berhenti 3 bulan Tuan Haji, 3 bulan. 3 bulan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu besar tuan-tuan. Tak pernah berlaku rumah Allah ditutup. Bukan kata di masjid surau sahaja ditutup, sehingga Baitullah Haram pun ditutup.
Tak pernah berlaku lah. Daripada dulu sampai lah ni tak pernah berlaku, tak pernah dengar. Cuma orang yang beriman, ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang duk mengungut, awaklah tutup masjid, awaklah tutup surau, orang nak semayang pun tak boleh ni. Orang duk mengungut. Ingat-ingat kan lepas PKPP ni, ingat buka masjid nak main. Tak main juga tu haji lah. Orang muka tu juga duk nampak. Anak duk main, duk nampak muka tu belakang. Maksudnya tak ada kesedaran jugalah macam tu. Jangan sampai kita pernah sebut sebelum ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'azabun 'azim. Yang bermaksud kata Allah, orang-orang yang ingkar ni kata Allah sama saja kata Allah. Bagi peringatan ke tak bagi peringatan ke sama. Bagi amaran ke tak bagi amaran ke sama. Bagilah COVID-19 ke apa ke sama kata Allah. Bagi amaran ke tak bagi amaran ke, bagi peringatan ke tak bagi peringatan ke kata Allah, sama saja kata Allah. Hum la yu'minun, mereka takkan beriman. Tak beriman juga kata Allah. Sebab apa mereka tak beriman kata Allah? Khatamallahu 'ala qulubihim, Allah dah peteri hati dia. Berat tak tuan-tuan? Berat kalau Allah teri ni, berat. Tak boleh buat apa. Kalau gam-gam tu boleh gagah lagi. Kalau bohgam tu boleh gagah lagi. Tapi kalau berteri ni, habis meta. Tak boleh nak buat apa dah. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah kata Allah. Hati mereka tu dipeteri kata Allah. Pendengaran dia, penglihatannya, ghishawah, ada penutup. Bagi mereka kata Allah azab yang sangat pedih. Jangan sampai peringkat diuji macam ni tak sedap juga tuan-tuan. Tak sedap juga. Sebelum ni marah orang tutup masjid. Marah orang tutup awak, tutup masjid ni. Sampai nak semayang pun tak boleh ni. Tapi setelah dibuka masjid, tak nampak juga. Tapi bukan sinilah cerita dia. Cerita di Afrika tu. Sini okey, pakat main belakang penuh ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian ni orang yang beriman. Allah uji ni, dia akan bersangka baik dengan Allah. Apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya baik belaka. Apa yang Allah uji kita ni, bagi kita orang yang beriman, baik belaka. Tu orang yang beriman, apabila Allah uji, dia bersabar. Allah uji, dia bersabar. Sabar tak 3 bulan? 3 bulan tak lepi mana. Tapi untung juga Tuan Haji no. Hak tak pernah jadi imam lah. Tak pernah jadi imam tarawih, jadi imam tarawih. Tak pernah jadi tok bilal, jadi tok bilal tuan-tuan. Tapi setengah tak buat tak tahu, tak tarawih juga. Ada lah yang jadi imam pun kadang-kadang sampai bini pun naik mugai lah. Sebab apa? Tiap-tiap malam tarawih, masuk malam 15 du inna a'tayna kul wallah. Masuk malam 15 patut-patutnya ubah dah. Dah lagi tak ubah juga. Bini dia sampai kata, bang tukar lah bang. Ni malam 15 ni Ramadan. Inna anzalna pula lah. Inna anzalna, dia pun malu dekat bini dia.
dia pun hafal dah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hafal ingat. Dia kata malam esok malam 16 nak baca inna anzalnahu malu kat bini inna a'taina sampai 15 hari. Masuk malam 16 jadi imam, dia pun lepas Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taina juga tak boleh ubah dah. Pakat-pakat jadi imam. Alhamdulillah tuan-tuan. Orang yang beriman pada dia uji, dia bersabar di atas ujian. Sabar tuan-tuan. Seronok juga tuan-tuan. Duduk rumah, makan tidak. Tak boleh pergi mana. Sampai kerajaan bagi duit lagi. Mana nak cari kerajaan lagi yang bagi duit macam ni tuan-tuan. Dah lah tak raja bagi duit pula. Dah lah tak raja bagi duit banyak tak? Banyak tuan-tuan. Tak habis makan lah tuan-tuan. Kalau kita jaga betul-betul tuan-tuan. Allah uji kita. Orang yang beriman dia bersabar apabila diberi nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tak silap berapa hari ni? 5 ke berapa hari ni ke? Kemarin banyak sikit, ni kurang sikit. Kalau boleh ni SOP yang pihak kerajaan buat ni kita ikutlah. Walaupun sebab benda tu benda tak nampak tuan-tuan. Kalau nampak tuan-tuan, kita mesti takut, tapi tak nampak kita jaga. Salah satu daripadanya termasuk dalam syariat usaha kita. Memang hakikatnya kalau kita usaha pun Allah nak bagi kena juga. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah kena usaha. Sebab kita ni ikut sunnah. Kalau lapar makan. Kalau dahaga minum. Kalau nak ilmu kita nak kena belajar. Kalau kita nak duit kita nak kena kerja. Itu sunnatullah syariat. Memang kalau kita tak mengaji pun, kalau Allah nak bagi ilmu boleh tak? Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kata jadi. Tapi dah Allah suruh kita buat dulu. Syariat. Kalau Nabi yang disebut dengan Habibullah, kekasih Allah pun mengaji dengan malaikat Jibril. Nabi tuan-tuan, Habibullah, kekasih Allah pun mengaji dengan malaikat Jibril. Kita siapa tuan-tuan? Kalau tidak seronok duduk rumah mendengung pukul 3 pagi bunyi gedegung atas bumbung. Bunyi apa bang? Sat abang pergi tengok Zat. Keluar tengok seguni jatuh golek depan rumah kita. Buka-buka cahaya masuk dalam kepala otak kita, reti hafal 30 juzuk. Seronok tak? Seronok tuan-tuan. Boleh tak bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi macam tu? Boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi sebab kita atas dunia ni ada syariatnya. Ada syariatnya sebab dunia ni tempat untuk kita beramal. Tempat yang tak beramal ialah nanti mati sat lagi. Tak payah sembahyang dah. Siapa yang tak mau sembahyang, siapa yang tak mau mengaji, malam ni minta mati. Tengok orang mati sembahyang dah, tak sembahyang. Nabi sebut apabila mati seorang anak Adam, terputus amalannya. Tak payah sembahyang dah, tak payah puasa dah, tak payah buat apa, hanya menerima balasannya. Cuma balasannya dua, sama ada balasan yang baik ataupun balasan yang buruk. Dunia kita ada syariatnya. Tu kita sebut selalu dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong. Kita kena sembah Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah sebut dalam Al-Quran, tidak aku jadikan jin dan manusia tujuannya untuk jadi hamba pada Allah. Jadi kita kena ikutlah syariat ni. Allah Subhanahu Wa Taala yang mendatangkan penyakit, bersama penyakit tu ada penawarnya. Kita kena usahalah. Walaupun ubat ni belum dapat lagi, tapi Malaysia ni orang yang, maksudnya Malaysia ni salah satu negara yang terbaik.
Nak banding dengan jiran kita Singapura, kemarin dulu pun 100 lebih lagi tuan-tuan penyakit mereka. Walaupun mereka tu kecil tuan-tuan. Tapi kita Alhamdulillah dengan kerjasama kita ikut SOP yang telah diberi, kita ikut, insya-Allah kita dapat memutuskan penyakit COVID-19, COVID-19 ni, insya-Allah tuan-tuan. Jadi Allah uji kita ni, hakikatnya kita sabarlah. Baik, jadi malam ni ikut Tuan Haji kuliah lama dah. Masuk insya-Allah nanti kan. Sebab apa, sama kita tempat-tempat lain pun macam tu lah. Ada satu tempat lah, ustaz tu mungkin ralik kot, lama tak kuliah, semangat lebih terlebih sikit duk esok, orang halu kat setiausaha dah, orang halu kat pengusi dah, orang halu kat tu imam dah. Ada juga orang repot tuan-tuan. Ada tuan-tuan. Satu tempat lah, dia kata, ustaz ni saya tak jam atas depan ni, ustaz ni ustaz ikut lah, sebab kemarin polis dah call dah, lebih sikit. Sebab apa, itu juga kita kena ikut arahan lah. Sebab apa, kita tak boleh duduk lama-lama. Lepas ni kita duduk lama-lama pun tak apa tuan-tuan, 2-3 jam pun tak apa. Sebelum ni kita hadkan lah. Kalau kuliah subuh tadi pun di masjid, satu masjid tengah jam lah, tengah jam sahaja. Daripada tak sini masuk waktu isyak kita berhenti. Baik, jadi insya-Allah malam ni kita sambung sikit lah tuan-tuan. Insya-Allah pukul 8.53 masuk tu kita berhenti tu. Baik. Baik. Kita masih lagi membicarakan tentang kesan dan faedah iman. Kesan dan faedah iman, masih lagi tajuk iman. Kita berhenti hari tu ni muka surat 58. Saya tanda sini 58 lah. 58 yang kedua, iaitu pembelaan ke atas mereka. Ni orang beriman ni, Allah janji kepada orang beriman ni dengan janji-janji yang begitu banyak. Syaratnya orang beriman. Begitu juga kita sebut sebelum ni, orang yang beriman, kalau dalam hati dia tu ada sebesar zarah iman, tetap dia akan masuk syurga. Besar zarah ni besar mana tuan-tuan? Dulu-dulu ni ustaz-ustaz mengajak kita, tunggu mengajak kita di pondok dulu, dia kata besar zarah tu besar biji sawi. Boleh nampak biji sawi. Tapi kalau zaman long, kalau orang kata biji atom zarah ni, atom yang kecil, tak nampak tuan-tuan. Benda yang tak nampak, walaupun dalam hati kita ni ada sebesar zarah iman, tetap kita akan masuk syurga. Setelah kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu untung orang yang beriman, berbeza dengan orang kafir. Berbeza dengan orang kafir, mereka tu kekal dalamnya, tak keluarlah. Tu orang kafir di akhirat besok, mereka menyesal. Mereka melihat sepuak orang Islam masuk syurga, sepuak orang Islam masuk syurga, sepuak orang Islam masuk syurga. Setelah mereka diazab, orang-orang Islam, mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga. Orang-orang kafir mereka menyesal. Mereka kata apa? Mereka kata, alangkah baiknya kalau dulu kami juga orang Islam. Tu kita nak kena jaga Islam, nikmat iman yang ada ni tuan-tuan. Lebih kita jaga nyawa kita. Nikmat Islam, nikmat iman yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita, kita kena jaga lebih daripada kita jaga nyawa kita. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab nyawa kita kalau mati tuan-tuan, mati dunia sahaja. Kalau kita mati malam ni hanya berpindah-pindah sahaja daripada satu alam kepada satu alam lain. Dulu kita alam roh. Dulu ni ingat tak kita duduk alam roh? Tak ingat saya alam roh, mana ingat. Allah beritahu dalam Quran. Kita dulu ni duduk alam roh, Allah tanya kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu ni Allah tanya kita. Macam mana kita tahu? Al-Quran beritahu.
Dulu ni kita duduk di alam roh. Dulu ni ketika Tuhan Allah tanya semua roh-roh, termasuk kita, termasuk orang-orang kafir dulu-dulu ni, Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Allah tanya roh-roh ketika tu, adakah aku ni Tuhan kamu? Semua jawab Allah tu Tuhan. Tuhan aku, Tuhan kami. Semuanya jawab macam tu, termasuk orang-orang kafir. Lepas tu kita bermasuk pula ke dalam alam apa? Alam rahim mak kita. Ingat tak alam rahim mak kita? Tak ingat sahih. Mak kita ingat Dia kata hang ni teruk dulu ni mak nak tidur pun payah. Tendang kiri, tendang, tanya mak kita tahu tak. Buahnya dalam perut. Pusing tanya orang, maklum kita tahu nampak dah kita tengok bini kita tu perut dia berkocak-kocak duk tendang. Kita ingat tak? Tak ingat apa Zai. Bukan kata dalam perut Zai, masa keluar pun kita tak ingat. Ingat pun 2-3-4 tahun tu pun ingat lupa. Ingat juga lupa. Kita masuk di alam rahim mak kita. Lepas tu kita berpindah pula lah alam syahadah. Alam dunia, kita duduk alam dunia. Sebentar lagi kita akan berpindah pula pada alam akhirat. Alam akhirat itulah yang kita sebut alam bermula kehidupan kita yang sebenar. Alam lah hidup kita ni tak sebenar lagi ni, bukan lama sekejap Kita tengok dalam surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka melihat hari kiamat, mereka menyangkakan bahawa kehidupan dunia ni separuh hari je. Ketika datangnya kiamat, orang-orang melihat kiamat, dahsyatnya kiamat, mereka menyangkakan bahawa kehidupan dunia ni separuh hari je. Walaupun umur kita 60 tahun, tapi hakikatnya macam tengah hari macam kita rasa baru rasa baru saya duk main goli, baru duk mandi sungai dulu ni tahu-tahu 40 dah. Ya 40 lebih tuan-tuan muda-muda 40 tengok. Oh 60. Saya ingat 40. Nampak muda. Kahwin muda ke? Kahwin seorang lagi? Kahwin orang lagi. Daripada tu Ustaz, kalau nak muda, kahwin muda jadi muda. Tak tahulah, kita tak pernah kahwin muda. Tak pernah kahwin lagi muda, tak tahulah. Mereka kata orang yang kahwin lebih, wallahu a'lam. Baik. Nah, kata apa? Kita akan berpindah pada alam tu, nikmat Islam, nikmat iman yang ada pada kita ni jaga sungguh-sungguh, lebih daripada kita jaga nyawa kita. Sebab nyawa kita kalau kita mati, hakikatnya kita berpindah saja. Berpindah, kita nak bawa bersama kita nikmat yang besar ialah kita nak bawa Islam. Sebab kita di akhirat besok ni, ketika kita bangkit di akhirat besok ni, ketika kita nak melintas sirat jambatan yang Nabi kata yang halus daripada rambut ni. Rambut halus lah. Rambut ni pun halus lah, macam rambut di belah hujung halusnya. Macam mana nak lintas saya ikut amalan masing-masing. Ada yang Nabi kata macam kilat cuk sampai dah. Ada yang berkenderaan, ada yang berlari, ada yang terbang, ada yang berjalan, ada yang mengisung, ada yang Nabi kata berjalan dengan muka. Ikut amalan kita. Jambatan tu, sirat tu besarnya, rambut di belah tujuh, umpama mata pedang. Nipis dah. Tak tahu nak bayang macam mana. Lintas atas papan pun duk gelek-gelek kita, tuan-tuan. Di sana, tuan-tuan, ada rock block, tuan-tuan. Ada 7 rock block, tuan-tuan. Macam kita lah itulah. Masa PKP dulu ni nak lintas daerah ke, tak boleh, tuan-tuan. Saya duduk Bali, tuan-tuan, nak mai tengok rumah di Kulim, tuan-tuan. Nak mai ada sekatan tak boleh mai, tuan-tuan. Tak boleh redah daerah Deri lagi sekan tak boleh mai. Tu pun kita rasa nak pergi mana ni. Di atas jambatan sirat tu ada 7 rock blok. Tiap-tiap rock blok, salah satu rock blok yang pertama ialah 2 kalimah syahadah.
Rablok yang pertama 2 kalimah syahadah. Settle tak 2 kalimah syahadah kita? Kalau 2 kalimah syahadah pun tak settle, terjun awal. Rablok yang kedua semayang. Settle tak semayang kita? Ramai orang tak semayang. Waktu ni ramai orang tak semayang. Kadang-kadang waktu ni duk mengai ni tuan-tuan. Duk mengai tuan-tuan. Apa ramai orang tak semayang. Kita duk sebut selalu sebelum ni orang buat kajian di Malaysia. Hanya 12% sahaja orang yang semayang. Orang yang tak semayang ramai dah? Ramai tuan-tuan. Ada yang semayang 4 waktu pun ada. Ada yang semayang 2-3 waktu pun ada. Ada yang semayang 2 waktu pun ada. Ada yang semayang 1 waktu pun ada. Ada yang semayang seminggu sekali pun ada. Hari Jumaat. Hari Jumaat semayang. Hari ni tak semayang. Ada yang semayang setahun 2 kali. Aidilfitri, Aidil-Adha. Itu pun nasib beli baju Melayu baru. Kalau tidak, tak semayang juga. Ada yang tak semayang langsung tuan-tuan. Rablok yang kedua semayang tuan-tuan. Lepas dah hak pertama pun belum tentu tuan-tuan. Rablok 2 semayang. Rablok ketiga puasa. Rablok yang keempat zakat. Rablok yang kelima haji. Rablok yang keenam bersuci. Banyak tuan-tuan nak kena jawab tuan-tuan. Ni jaga ni nikmat ni. Kalau nikmat ni kita jaga tuan-tuan, sekurang-kurangnya kalau diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhir-akhir juga akan masuk syurga. Nabi kata yang luasnya syurganya dunia, dimasukkan dalam syurga yang luasnya dunia ditambah dengan dunia. Luas tak syurga tu? Luas luas arah kuda pun tak sangka dah. Luas rumah kita pun tak sangka dah. Ni luas syurga tu orang yang terakhir Nabi kata. Sebab dalam hatinya ada sebesar zarah iman, akan masuk syurga dunia ditambah dengan dunia. Luas lah. Wallahu a'lam. Luas mana mati dulu tahu tuan-tuan. Lah kita tak tahu. Cuma kita jaga nikmat tu. Nikmat iman yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu syirik habis. Kita duk sebut selalu. Kita semayang, kita duk peringat selalu. Disunatkan kita lepas kita takbir tu ihram, sunat hay'ah, disunatkan kita baca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Jangan syirik. Jangan duk syirik dengan Allah. Syirik kekalah dalam neraka. Jangan sekutu dengan Allah. Allah tak suka kita sekutu. Kenapa kita nak bergantung lain daripada Allah? Kenapa kita nak bergantung dengan rezeki, sedangkan yang bagi rezeki tu siapa? Allah. Ni kadang-kadang pelik tuan-tuan. Belah kampung saya lah dulu-dulu ni, duk pergi kerja di belah pulau ni pukul 3 pagi bangkit tuan-tuan. Mayang subuh tak tahu mayang waktu mana. Pergi cari rezeki Allah, tapi lupa yang memberi rezeki. Bergantung dengan rezeki tapi lupa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik tak? Kita syirik dengan sesuatu, kita bergantung kepada benda, tak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bergantung dengan Allah. Sebab Nabi sebut la syarika lahu dalam doa iftitah kita dah sebut, tidak sekutu dengan dia. Jangan duk syirik dengan Allah. Syirik dosa besar. Tak masuk syurga kekal, duduk dalam sampai bila-bila. Bersama orang-orang bersama dengan Firaun ya, Haman, Namrud dan sebagainya. Orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah malam ni kita masuk kesan faedah ya, imam. Kita masuk yang kedua, iaitu pembelaan ke atas mereka. Maksudnya orang beriman ni Allah bantu. Allah tolong. Jangan kita duk risau Allah tolong tu kadang-kadang Allah uji ustaz. Tu Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Adakah manusia tu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman kepada Allah sedangkan mereka belum diuji? Allah nak uji kita. Allah uji itu bukan Allah benci kita, Allah sayang kita. Macam kita sebut selalu lah sebelum ni, contohnya Allah uji kita dengan sakit gigi. Sakit tu gigi sakit tak? Oi tak tahu nak abang. Kena sakit gigi tahu Ustaz. Ayam kukuk pun sembelih ayam. Dengan ayam kukuk dia sembelih ayam tu. Sakit gigi tu ngak nak tidur malam pusing kiri tak lena. Pusing kanan tak elok. Sakit gigi ni. Agak-agak tengah-tengah pukul 3, pukul 2, 3 pagi tu tengah-tengah duk ngap sakit gigi tu, agak-agak benda apa dia sebut tuan-tuan? Allah sakitnya ya Allah. Dengan sakit tu ingat dengan Allah. Allah nak hamba-hambanya sebut nama dia. Agak-agak kalau sihat sebut lah. Tidur pun pakai walkman. Ye. Tidur pun dengar lagu. Bukan kira siapa tuan-tuan. Anak ustaz pun belum tentu tuan-tuan. Kita ingat, oi bagus anak aku ni. Tidur pun dengar ceramah ni. Tidur pun dengar zikir ni. Tidur pun selawat ni. Kita pergi walkman. Buh di telinga kita. Ye tuan-tuan. Monya tuan-tuan. Kita ingat bagus. Rupanya tidur ye tuan-tuan. Sebab apa sihat? Lupakan Allah. Mai sakit, ingat Allah Subhanahu wa taala. Tu kadang-kadang Allah bagi kita sakit. Dengan kesakitan tu kita ikut ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kadang-kadang Allah bagi kita kesenangan, kadang-kadang kita makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi kita susah. Tu apa yang berlaku dalam kehidupan kita, semuanya yang terbaik. Jangan kita duk salah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Yang bermaksud sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Daripada dulu sampailah Allah bela orang Islam. Kenapa? Kerana orang beriman, dia akan jaga Islam. Islam ni agama siapa? Inna dina indallahil Islam. Sebab Islam ni agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Allah Subhanahu wa taala akan jaganya agama dia. Daripada dulu sampai lah tu Islam selamat tak? Selamat. Islam makna Islam pun maknanya sejahtera. Maknanya selamat dah tuan-tuan. Siapa duduk dalam Islam, dia selamat tuan-tuan. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Selamat dunia dan juga selamat di akhirat. Bermula daripada zaman Nabi Adam sampailah hari kiamat, Islam akan selamat. Sebab apa? Sebab Islam tu agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia tak suka, hakikatnya Islam tu agama Allah. Allah akan jaga. Allah Subhanahu wa taala akan pelihara walaupun berlaku apa sekalipun. Contohnya dengar berita di Turki. Tempat berapa puluh tahun. Tempat tu tempat apa? Tempat dulu ni masjid, tapi dijadikan oleh pemerintahan sekular. Kamal Atatürk lah, pemerintahan baru Erdogan ni. Tempat yang dulu ni tempat gereja, tempat orang yang beribadat tukar jadi tempat-tempat hiburan dan sebagainya, lah tukar jadi masjid dah. Dulu dengan kesabaran, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk dekat jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongan. Cuma lambat dan cepat. Kalau doa Nabi Musa pun 40 tahun baru Allah makbul.
Doa Nabi Musa bermunajat. Nabi Musa ni boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala setelah 40 tahun baru doa tu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cepat dan lambat saja, tapi hakikatnya Allah akan makbul. Macam kita tuan-tuan duk minta kadang-kadang doa yang hak kita dapat, kebaikan kita dapat, nikmat yang kita dapat ni terkadang-kadang doa daripada tok nenek moyang kita. Dulu-dulu ni ada tak masjid besar ni? Tak ada. Tambah-tambah belah kampung saya tuan-tuan, lampu pun tak ada tuan-tuan. Tak silap tahun 84 tuan-tuan Haji pindah rumah saya tuan-tuan. Tahun 84 tuan-tuan, lampu pun tak ada tuan-tuan. Bayangkan. Ada seorang lah orang tu, orang kaya sikit lah, dia pun lampu. Penuh orang kampung pergi tengok lampu. Tak pernah tengok lampu. Tak pernah tengok cahaya dalam lampu. Satu kampung pergi tengok lampu. Peraknya ketika zaman tu. Di Bangling. Bangling. Bangling Kampung Kerau. Bangling Kampung Kerau. Susah dengan doa orang dulu-dulu lah nikmat. Allah bagi masjid elok dengan kampek, dengan kipas, dengan aircon lagi tuan-tuan. Mana nak cari tuan-tuan nikmat? Doa daripada siapa? Orang-orang dulu doa lah, anak cucu dapat. Kita lah ada doa, mungkin doa kita Allah Subhanahu Wa Taala terima. Kita minta hari ni Allah boleh makbul. Kadang-kadang kita minta hari ni, minggu depan, bulan depan, tahun depan Allah bagi. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi pada kita, bagi anak cucu kita. Mungkin doa yang kita minta ni Allah tak bagi di dunia, Allah bagi di akhirat. Agak-agak kita nak yang mana? Ada satu cerita, kita pernah sebut cerita sebelum ni. Seorang hamba Allah berdoa tapi doanya tak dimakbul di dunia. Ketika dia mati, Nabi beritahu malaikat bawa hamba ni tunjuk amalannya, bergunung-gunung amalannya. Amalannya berbukit-bukit amalan. Dia pun heran. Dia tanya malaikat, wahai malaikat, ni amalan aku banyak sangat ni. Dunia dulu aku bukan buat amal banyak pun, ni banyak ni amalan ni. Apakah amalan aku ni? Maka malaikat berkata, inilah doa kamu atas dunia dulu. Allah Subhanahu Wa Taala tak makbulkan doa kamu. Allah simpan untuk akhirat. Allah bagi hari akhirat. Ketika tu dia angkat tangan, dia berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah aku tahu macam ni, nescaya aku akan minta kepadamu ya Allah, agar semua doaku ditolak olehmu ya Allah. Aku tak mau dunia. Kalaulah aku tahu macam ni kelebihan yang kamu nak bagi aku di akhirat, pahala yang kamu nak bagi di akhirat, nescaya aku akan minta kepadamu ya Allah, agar semua doaku ditolak olehmu ya Allah. Aku tak mau dunia. Sebab apa? Nikmat yang Allah simpan di akhirat tak sama dengan dunia. Kalau dunia boleh kita bayang-bayangkan. Contohnya Tuan Haji kata, ustaz saya lagi kita pergi kena nasi kanak tu kan si kanak Melayu dekat Kumang Semang tu. Contohlah, saya boleh bayang-bayang tak? Boleh bayang dah. Ayam masak kicap, bendi. Boleh bayang dah? Boleh dah bayang. Walaupun tak ada depan kita, boleh bayang dah. Boleh bayang-bayang dah dunia, tetapi akhirat tak boleh kita nak bayang. Mata tak pernah tengok, telinga hak kita dengar tu bukan dia, hati tak pernah lintas, kalau lintas tu bukan dia. Seronoknya nak tahu keseronokan, mati dulu. Seronoknya selalu saya sebutlah dalam surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihum hum wa azwahum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Sesungguhnya penghuni syurga itu sibuk menikmati kesenangan. Mereka dan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berbaring di atas pelamin. Seronok dah dengar? Seronok macam baru menikah. Ni Allah janji. Sesungguhnya Allah akan jaga,
akan jadi pembela kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk memberi pembelaan. Janji Allah bukan janji manusia. Janji Allah, janji manusia dia tipu tuan-tuan. Boleh boleh janji ya. Sebelum dia menang boleh janji dah menang senyap macam tu Sebelum menang longkang pun dia turun tuan-tuan. Lepas menang kadang-kadang senyap macam tu. Manusia tuan-tuan. Tetapi ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sama juga janji ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala beritahu. Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratum wa ajrun azim. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka keampunan dan ganjaran yang besar Allah nak bagi kita di akhirat. Itu janji Allah. Allah tak akan mungkiri janjinya. Allah akan kota janjinya. Tapi sebab benda tu benda yang disebut dengan sam'iyah, benda yang ghaib, kadang-kadang kita rasa tak semangat. Cuba pun nampak tengok. Nabi kata, kalaulah orang tahu kelebihan sembahyang subuh berjemaah, dalam keadaan merangkak pun orang mai. Ada orang merangkak tak mai sembahyang? Jarang nampak. Nabi kata 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya, lebih baik daripada emas perak lagi. Cuba try tengok hari Jumaat ketika tu imam naik atas mimbar umum sekali. Sebelum khutbah tu umum sekali, siapa-siapa yang mai sembahyang subuh berjemaah, kita bagi seorang RM100. Penuh tak masjid Arang Kuda? Bukan kata masjid orang arah kuda tuan-tuan. Orang arah kebau pun mai tuan-tuan. Orang arah kambing pun mai tuan-tuan. Pakat mai belakang tuan-tuan. Penuh tuan-tuan tu sampai kelak tu. Apa? Lepas kuliah dapat 100, lepas mengaji dapat 100, lepas sembahyang dapat 100. Tapi tak nampak. Ini janji Allah, tak nampak. Orang beriman dia akan yakin. Baik. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberi pembelaan, memelihara dan melindungi orang-orang yang beriman daripada kejahatan pihak musuh. Ni Allah janji, Allah akan pelihara. Contohnya di zaman Nabi dan sahabat-sahabat yakin sungguh dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang sungguh-sungguh. Bila mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika tu tentera-tentera Islam ramai dah. Dikit 300 lebih peperangan Badar nak berdengar kafir 1000 lebih tuan-tuan. Depa dengan alat yang canggih tapi dapat dikalah. Kerana apa? Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sahabat-sahabat mereka yakin sungguh dengan Allah, yakin dengan pembelaan Allah, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang pertolongan Allah. Allah hantarkan malaikat